Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teacher. Alright, Azad, can you recite doa for today, class, as usual? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Astaghfirullahal azim. Ya Allah. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Alright, Azad, another one more doa. Ya Allah, Ya Alim. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, sesungguhnya Engkau Maha berilmu, Maha bijaksana serta Maha cerdas. Berikanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat serta kebijaksanaan-Mu agar kami mampu menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you so much. May Allah smooth our lesson for today class. Even though ada satu, dua, empat orang je ni. Tak apalah, pagi-pagi ya. Semua mengantuk. Apa teacher nak buat tadi ya? Oh, okay. I just want to share a bit about hadith. As usual, hadith. Mana slide teacher tadi? Subhanallah. Alhamdulillah. Hilang ke? Wala ilah. Boleh lah. Guna slide this one. Okay, a bit about our hadith. Kawan nampak pun, teacher tak share. Saya ingat. Okay, so this is about our hadith. The signs of hypocrite. Kenapa Rasulullah sebut 3 benda ni? Adalah untuk kita check. Rasulullah suruh kita check, kita observe, kita judge diri kita. Ada tak 3 benda ni dalam diri awak? Bila awak bercakap, awak menipu. Bila awak Bila awak janji, awak mungkin janji. When you promises, you always breaks it. And when someone trusts you, you prove to be dishonest. Ada tak 3 benda ni dalam diri awak? If ada, if let's say you have these 3 things, maksudnya kita adalah orang munafik. Hypocrite ni maksudnya orang munafik dalam bahasa Arab lah. Okay, hypocrite dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, hypocrite. Hypocrite ni macam berpura-pura. Contohnya berpura-pura cacah baik, cacah sopan, cacah suci, pada sebenarnya menipu di belakang. Okay, so ini adalah riwayat hadis yang diceritakan semula, narrated again by Abu Hurairah. Kenapa dia dipanggil Abu Hurairah? Sebab dia ada kucing. Dia adalah bapa kepada kucing. So orang panggil, Rasulullah panggil dia Abu Hurairah. Teacher awak tahu ni. Okay, there's 3 things. Ini 3 benda ni bukan awak nak pergi tengok orang lain, awak pergi tengok kawan awak. Contoh Azad pergi tengok Niza. Ada tak Niza ni? Kalau dia bercakap dia menipu tak? Kalau dia berjanji dia tak. Bukan macam tu Ini adalah 3 benda signs untuk awak sendiri. Untuk awak sendiri, observe diri awak, judge diri awak, bukan judge orang lain, judge diri awak. In ourself, teacher pun sama. In ourself, in myself. Bila teacher sebut bercakap, ada tak teacher sampaikan penipuan? 3 benda ni lah. Kalau awak rasa diri awak tu memang munafik. Aku ni pernah menipu lah banyak kali pula tu. A lot of times. Bila orang bagi rahsia, aku pecahkan. Mungkin janji. Contohnya janji nak macam ni, tak buat. Ataupun bila orang bagi rahsia something kat kita, kita pecah amanah. Tu pun munafik juga. So bertaubatlah. Itulah maksud dia dalam hadis ni. Okay. The sign is actually for us. Bukan untuk kita judge orang lain. Kau ni munafik lah. Kau ni munafik, perangai macam syaitan. Kau ni penipu lah. No. We cannot do that. Okay. Sebab yang boleh judge manusia hanyalah Allah. Kerana Allah lah yang cipta kita. Itu sahaja ICT Vocab for today's lesson. Font. Fontnya awak boleh jumpa di mana-mana actually. Kalau awak guna
Contoh kalau awak guna PowerPoint, teacher rasa awak tahu ni. Tapi teacher tunjuk semula lah. Okay, font ni maksudnya bila awak guna PowerPoint, awak boleh cari dekat mana ni? Dekat bahagian tulisan ni. Dekat bahagian tulisan ni ada pelbagai. There's so variety of font that you can found. Yang awak boleh jumpa. Contohnya dekat slide. Dekat apa lagi? Dekat words. Awak tak nampak teacher share ni. Contoh dekat words ni, awak nampak akan ada tulisan yang macam ni. Dekat ni font. Variety of font. Ada berlambak tulisan. For example, my name is Azad. Contoh. Okay. Besarkan sikit bagi orang nampak. So you can use actually lots of variety dah lots. Variety of fonts here. Pick a new font for your text. So awak boleh tukar jadi macam ni. Webdings. Ni best juga ni. Orang pun tak tahu awak tulis apa. Pasal awak pun tak faham tulis apa. So a lot of fonts awak boleh guna kat sini. Jerian lah, apa benda lah. A lot of things lah. Contoh. Okay, this is font. Satu lagi devices. Devices maksudnya alat. Okay. Contoh alat. Kita tunjuk kat sini. Devices examples. Awak nampak ke? Macam tak nampak je. Share. Okay, sorry. So this is a lot of these devices. Devices ni kita guna untuk komputer lah. Tengok contoh. Dia ada input, dia ada output. Just to let you know that devices is a thing, alat yang kita guna. Apa-apa alat yang kita guna dalam teknologi. For example, phone. Phone pun devices juga. Apa lagi? Laptop yang teacher guna sekarang pun devices juga, alat. Tengok gambar dekat sini. Microphone, ni pun kita panggil devices juga yang teacher pakai ni. Apa teacher pakai ni? Headphone dengan microphone ni. Keyboard yang awak cucuk. Maksudnya keyboard yang awak kena cucuk dekat awak punya PC ataupun laptop. Mouse pun devices juga. Okay. Scanner. Joystick game. Input masuk Controller. Controller. Okay. Itu input. Kalau output dia kat luar. Contoh macam printer. Apa lagi? Projector. Yang teacher pakai ni. Speaker. Speaker untuk suara lah. Jadi dua beza. Output, input. Devices ni. I just want you to know that devices is a thing, alat yang kita gunalah in technology. Macam tu. Simple. Saya pakai speaker. You pakai speaker. Teacher ada devices teacher yang ada ni lah ni. Mouse. Phone. Devices satu. Okay. So apa lagi satu? Phone, devices. Wireless kot. Ke URL lah. Saya lupa satu lagi. Yes, wireless. Wireless kan? Okay, wireless ialah something yang you tak. Ini bukan wireless Yang teacher pakai ni bukan wireless sebab dia ada wire. Wireless adalah something yang dia tak ada wire. Ya, dia tak ada wire. Wireless devices. Okay. Contohnya. Ya? Apa tu Azad? Contohnya macam ini. Ini internet, ini apa ni? Macam modem. Kalau pasal ada modem router. Awak ada router kat rumah? Router adalah tempat untuk kita. Kalau kat sekolah awak nampak, awak pernah nampak tak kat sekolah yang ni? Ni. Oh. Ni. Oh. Ada. Ada certain rumah ada. Ini untuk ini I have. Yes. Namanya router. Router ni untuk internet lah. Awak takkan nampak wire-wire dia ada kat sini sebab dia wireless. Macam tu. Ataupun satu lagi, you pernah nampak tak orang pakai earphone yang tak ada wire? Selalu kita panggil iPhone tu, apa panggil? AirPod. AirPod. Dia tak ada lah benda tu. Sebab teacher tak mampu beli iPhone, minta maaf. Teacher pakai handphone Huawei je, cap Cina punya. Teacher tak mampu beli iPhone lagi. Nantilah teacher beli InsyaAllah kalau ada duit. So dia punya tak ada wire. Macam teacher ni ada wire nampak? Ada wire. Lagi satu macam ni Ada juga headphone macam ni. Dia tak ada wire. Ni? Ni kita panggil wireless lah. Benda yang kita tak ada. Benda yang
kita boleh connect dengan dia tapi without wire. Kita panggil wireless lah. Wireless ni maksudnya tanpa wayar. Dalam bahasa Melayunya. Apa dia? Uh, Apa dia, Azan? Wireless controller. I'm going to give an example. Seronoknya This kalau ada is wireless a controller, boleh main hilarious, game. ridiculous Kenapa ridiculous? example. Kenapa? Why? Uh, Kenapa? I don't know, no reason. Wireless best sebenarnya kalau boleh guna. Wireless DualShock 4 controller. Controller game ke ni? PS4. Best lah. Seronok lah main. But I don't have it. You ask your parents to buy lah. Or unless Tapi you kumpul what duit. they said, What they said what? belajar dulu baru nak konsol-konsol ke apa. Okay lah tu. You Belajar perform dulu. dulu in your study and all. Once you get the better and excellent result, nanti parents you bagilah tu, insyaAllah. Okay, so teacher nak recap last week punya exam dah. Dah bila pula ada exam PJ ni. Last week punya lesson, it's about nutrition. Ingat lagi? Tak ingat, teacher ingatkan. Nutrition, okay? Dalam diet balance nutrition, kita perlu ambil apa yang kita perlu ambil every single day. Setiap hari kita perlu ambil. Apa? Apa disebut? Tak dengar. Sorry. Ya, teacher dengar macam tu je. Apa tu? Water. Water is a must, ya. Awak boleh kurang minum air. Boleh. Boleh. Memang boleh. Tapi, you akan rasa diri you penat. Lagi, fatigue. Tak larat. Ngantuk. Saya pun tentu. Macam tu lah. Okay? Sebab teacher rasa benda ni. Teacher merasakannya. Kalau kurang minum air, memang akan penat. Tidur pun tak lena. Bukan tak lena. Dia macam you tak dapat the quality of sleep lah. Badan you penat. Badan you kering. Kalau you perasan, you buat macam ni kan. You garu tangan you kan. You nampak macam ada tanda putih-putih. Ni macam sisik-sisik tu. Maksud kering. Kulit awak kering. Okay. Water lagi karbo. Karbo ni singkatan. Short form bagi carbohydrate. Carbohydrate you can take from rice, nasi lah. Usually we take. Okay, tapi jangan terlalu banyak. Ingat, macam teacher, besar ni je. So tapak tangan awak tu. Nasi awak. Sepatutnya, supposed to be. Lauk, protein. Contoh protein, contoh sumber protein. Apa dia sumber bla bla. Apa dia contoh sumber protein? Ayam, chicken, lagi. Eggs, lagi. Apa dia sebut susu? Milk. Milk bukan protein sebenarnya. Milk dia ada satu lagi jenis tenusu. Proteinnya lebih kepada lauk sayang. Fish. Ikan. Salmon. Salmon ni sebutannya pronunciation dia salmon. Dia tak bunyi L. Daging. Very good. Daging meat. Meat. Inilah sumber protein. Kena ambil ni. Have to take. And of course fiber. Fiber ni termasuklah vegetables, sayur, veggie and also fruits. Macam teacher pernah pesan, if you don't eat veggie at all, vegetables at all, you can take fruits. And of course, fruits ni ada banyak sangat vitamin C yang boleh you consume. Contoh yang paling tinggi, buah yang paling tinggi vitamin C adalah guava. Apa dalam bahasa Inggeris dia? Jambu batu. Jambu batu bahasa Inggeris apa? Guava lah. Bye. Kan guava lah kan? Ke teacher salah? Yes. Jamu batu. Jamu batu tu paling tinggi vitamin C. So, awak tak perlu susah-susah sebenarnya. You don't have to be like, oh I have to take supplement, you have to buy from, tak payah beli sebenarnya vitamin C ni. Kan ada vitamin C jual, orang jual kan dalam bentuk kapsul tu. Boleh juga beli, tapi sebenarnya benda tu dia punya MGD tinggi. So sebenarnya kita digalakkan, we are encouraged to eat fruits. So fruits dia ada banyak vitamin C yang memang consume untuk badan. Cukup untuk badan saja. Dia tak tinggi sangat, dia tak rendah sangat. Just nice. Jambu batu, lemon.
Teacher macam mana makan lemon? Lemon masam. Awak letak dalam air. Okay. Orange. Orange ada yang manis. Ada yang manis, ada yang masam lah. Okay. Then water. Apa dia? Macam jarang ada kadang-kadang saya makan orange. Kadang-kadang tapi makanlah. Makanlah kan? But mostly jarang lah. Mostly jarang. Apple. Okay, apple. Ingat itu teacher pernah sebut. Ada yang tanya, teacher tak ingat who is asking me. Tapi girls lah. Apple hijau, apple merah. Which one is better? Dua-dua better. Tapi apple hijau ni lagi banyak vitamins compared to apple merah. Okay? Apple hijau banyak kebaikan dia lah. Untuk orang ataupun perempuan ataupun girls yang nak kulit cantik, you need to eat veggie and also fruits a lot. Oh, kulit you cantik. Sebab fruits ni ada vitamin C. Vitamin C ni yang bestnya, pentingnya dia untuk kulit kita ni. Nampak cantik. Serious, I'm not lying. Okay? Saya tak tipu. Kalau nak muka cantik, awak makanlah buah banyak-banyak. Vitamin C ni memang cantik untuk kulit. Especially girls lah ni yang memang nak menjaga kulit lah. Begitu. Water pun also important untuk kita sebab bila awak kekurangan air dalam badan awak, your skin will be dry. Skin awak jadi kering. Bila kering, itu yang naik jerawat tik 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 kat sana sini. Macam tu. Okay? So ini yang kita belajar last week, hari Selasa. Lepas tu teacher pesan awak minggu lepas tu untuk awak prepare awak punya PJSK kan? Okay, but today lesson it's about, hari ni punya lesson, mana teacher punya video tadi, hari ni kita belajar tentang pergerakan berirama. PJ, hari ni kita belajar apa? Physical education. Last week kita belajar health education. Today we learn about physical education. Now, once I want you to see this video first. Teacher laju sikit lah. Ni teacher cikgu KPM ni dia buat video. Cikgu PJ. Okay. Ada banyak gambar pula. Okay, this one. Langkah seiring. Okay. Dalam buku teks ni. Again? Tak dengar? Again. I cannot hear you. Teacher tak share Sound. Ya, tak apa. Nanti lagi teacher share. Okay, untuk awak, for those yang ni lah, nak tahu unit 2 yang mana. Hari tu kita dah buat dah ni. Ingat tak yang berpusing-pusing? Yang teacher explain yang pasal ni. So hari ni we want to discuss and learn about this thing. Benda pula dah ni. Anya, Merdeka Raya. This one lah. Dalam Merdeka Raya ni, unit 2 ni ada cerita pasal etnik dan cerita pasal tarian. So in today's lesson, pasal pergerakan dancing. Pergerakan berirama. So you akan belajar a bit about dancing. Bukan dancing yang gana-gana, skip hip hop, K-pop tu bukan. Etnik-etnik yang ada di Malaysia saja, yang simple-simple macam tarian sewang, tariannya, langkah pergerakan grip fun, waltz, step close. This is all the things lah, pergerakan kreatif macam ni. Dulu zaman sekolah, masa teacher zaman sekolah kan, memang ada macam pertandingan, bukan pertandingan lah, macam persembahan macam ni. Tapi teacher tak masuk lah, sebab teacher join sukan. Yang join ni biasanya orang yang tak join sukan. Yang join sukan biasa dia tak sempat nak ada benda ni. Sebab dia praktis sukan kan. Macam teacher join sukan. So teacher tak sempat nak join benda ni, tapi ada tarian-tarian ni. Simple je. Tarian dipergerakan kena sama. Where is the thing just now? Oh, this one. Okay. Teacher Shazam. Pembelajaran kita pada hari ini ialah this one yang awak akan belajar hari ni. You akan belajar sekurang-kurangnya 5 tarian tradisional mengikut etnik dekat masyarakat Malaysia. Mengenal pasti 4 steps. pergerakan iaitu Ini 4 steps yang selalu kita guna, yang selalu orang guna dalam pergerakan seiringan. Mereka cipta rangkaian pergerakan yang menggunakan pelbagai langkah lurus mengikut lagu yang dipilih. Baiklah, kita tengok pada buku surat 9 Dengarkan? dalam buku teks pendidikan jasmani tahun 6, iaitu tentang unit 2 Merdeka Rama. Mesti ramai yang tertanya-tanya kan, kenapa kita belajar Merdeka Rama ni dalam mata pelajaran pendidikan jasmani?
Kalau kita tengok gambar di dalam buku teks ni, ia tentang sambutan Hari Kebangsaan. Jadi biasanya semasa kita menyambut Hari Kebangsaan akan ada persembahan tarian tradisional. Jadi tarian tradisional ini melibatkan pergerakan kreatif. Okey. Jadi dalam menyambut Hari Kebangsaan, sebenarnya tarian tradisional masyarakat Malaysia ni dapat menyemarakkan seni budaya dan juga mengeratkan integrasi masyarakat Malaysia. Beruntung sebenarnya kita jadi rakyat Malaysia kan? Yang best kat Malaysia ni, kat Malaysia ni ada banyak sangat tarian ataupun benda-benda etnik yang menarik untuk kita belajar, dan this is one of the thing kenapa diorang letak dalam physical education punya syllabus lah, supaya kita tahu, oh tarian ni wujud dekat Malaysia, oh tarian ni pernah dekat sini, siapa punya, oh ni tarian ni daripada negeri Sarawak, tarian ni daripada negeri Sabah, macam tu. Tarian ni daripada etnik orang apa, orang Cina ke for example. Cuba awak tengok satu-satu Sebab kat Malaysia ni ada banyak sangat etnik, banyak sangat kaum, banyak sangat budaya. So it's good for us to learn lah. Kalau awak tengok negara lain, mana ada. Sebab dia tak banyak. Dia balik-balik pusing-pusing tu je. Kan? Bukan kita macam-macam ada. Okay, cuba tengok. Senaraikan. 5 tarian tradisional mengikut etnik masyarakat Malaysia. Okay, Sumazau. Baiklah, sekarang Tahun ni tak silap teacher adalah tarian orang 5 contoh tarian tradisional Sarawak. mengikut etnik masyarakat Malaysia. Ya, betul. Jadi dalam peta Sumazau. minda yang Ya ke? cikgu sediakan Ya, betul. ni ada 5 contoh. Okay, yang pertama ialah Kena cari tarian ni. Sumazau, yang kedua tarian Singa, yang ketiga tarian Ngajat, yang keempat tarian Sewang dan juga yang kelima tarian Joget. Kadazan, Jadi sorry. apa Ini adalah tarian orang Kadazan Dusun. Betul lah. Sarawak. Siapa yang berbangsa? Etnik dia Kadazan Dusun. Kadazan Dusun ni bukan orang Islam ya kebanyakannya, okey. Kebanyakannya, tapi ada. Banyakannya orang daripada etnik Kadazan Dusun ni yang mengamalkan tarian Sumazau ni bukan Islam, tapi ada yang Islam. Tarian Joget ni tak silap teacher dekat Johor. Oh ni bukan Sarawak, Sabah, sorry. Teacher silap, Sabah. Tarian ni Joget ni Johor, tarian Singa. Awak tahu kan tarian Singa yang jom ceng. Tarian Singa masa Chinese New Year tu. Okay. Tarian Ngajat dengan Sewang teacher kena cari. Sewang ni ada. Sekejap. Saya tengok. Awak tengok balik lah. Tada. kamu pula senaraikan 5 contoh tarian tradisional yang lain selain daripada contoh yang cikgu bagi ni. Sebenarnya banyak lagi tarian. Okey, apa lagi tarian yang lain yang awak tahu selain Adam tulis dalam ni? Apa yang awak pernah dengar? Tarian apa lagi? Selain tarian Sumazau, Joget, Singa, Sewang, Ngajat, apa lagi tarian yang awak pernah dengar? Cepatlah, saya tanya ni. Tarian naga. Naga dengan sini sama. Lain. Tapi bolehlah, go try. Lagi. Banyak lagi tau tarian sebenarnya yang ada dekat Malaysia. Tarian apa cepat? Teacher tahu satu. Tarian start dengan huruf Z. Siapa boleh teka? Tarian Sembunyikan pula di satu apa? Suka tutup mikrofon tu. Cakap je lah. Teacher ni dah tak dengar. Awak cakap pop dia tutup. Tarian apa? Start huruf Z. Z, A. Siapa pernah dengar? Zapin. Pandai. Sama bulat je. Okay. Tarian Zapin. Tarian Zapin ni tarian yang awak nampak macam tarian tradisional yang orang pakai kain, lelaki perempuan menari berdua tu. Tu tarian Zapin. Banyak lagi tarian. Tarian apa ya? Tarian, dia bukan tarian. Pernah dengar tak? Poco-poco? Siapa pernah dengar poco-poco? Takkan tak pernah dengar kot. Poco-poco pun adalah sejenis tarian juga yang diamalkan di Malaysia, tapi sebenarnya ia datang daripada negara luar, iaitu negara ke negeri? Negara mana? Poco-poco ni negara mana? Indonesia. Tak silap teacher lah. Daripada Indonesia. Tarian poco-poco yang melenggang patah. Ya ke lagu dia? Ya betul. Okay, poco-poco. Dia tarian sama je. Depan, belakang, kiri, kanan. Pusing, depan, belakang, kiri, kanan. Simple lah poco-poco ni. Tarian poco-poco. Tarian Zapin.
Joget saya tahu. Kuda kepang tahu? Pernah nampak? Kuda kepang? Kuda kepang pun ada juga tarian dia. Kuda kepang. Dia guna kuda. Dia guna macam kuda tu. Kita panggil kuda kepang. Tu dia Johor. Okay. Tradisional Next. di Malaysia ni, langkah seiring, kamu boleh rujuk muka surat Tadi tu tarian. Ini kita cerita pasal langkah seiring. Okay. Ada dalam buku Sindor. teks. Jadi Buku teks yang ni. This one. Buku surat apa dia sebut tadi? 10 kan? Ni lah. Langkah seiring. Okay. Seterusnya. dalam langkah seiring ni, dalam tajuk ni, pelbagai pergerakan langkah lurus yang akan dilakukan secara berulang-ulang mengikut tempo muzik yang dipilih. Jadi dalam tajuk ni ada 4 langkah pergerakan, iaitu yang pertama kita akan belajar langkah pergerakan grapevine, yang kedua waltz, yang ketiga step close dan yang keempat shortish. Okey. Jadi kita akan tengok video bagaimana kamu boleh lakukan pergerakan ini. Ada 4 pergerakan yang kamu boleh lakukan. Okey. Ini step close nama dia. Simple je. Ni macam kalau awak tengok betul-betul, bukan tarian. Pergerakan dia macam poco-poco punya pergerakan tu. Dia kiri, kanan, kiri, kanan. Kiri 2 kali, lepas tu kanan pula 2 kali. Senang je. 1, 2. Lepas tu dia rasanya ni ke belakang. Okay, belakang sikit. Depan pula. Dia silang kaki lah. Macam tu. Depan pula. Belakang. Depan. Kita panggil ni grapevine. Okay. Next. Depan. Belakang. Belakang. Depan. Shorties. Shorties kan dia sebut tadi. Okay, ni macam tarian dia naik kaki. Depan 2. Naik. Ni macam tarian apa? Basic untuk Zapin lah. Zapin suka main-main kaki. Naik. Macam tu. Seronok sebenarnya belajar tarian ni. Tarian tradisional. Tarian etnik. Okay. Waltz. Waltz macam dia tunjuk. Pergerakan dia ke belakang, ke tepi. Depan, dia terus pindah ke tepi. Ke belakang, dia terus pindah ke tepi. Waltz. Depan. Kiri kanan. Belakang kanan. Macam tu lah. Baiklah, tadi kamu dah lihat bagaimana awak tengok cara, je lah ya. apa kata, satu lagu ke semua rakaman kamu. Tapi pastikan lakukan pergerakan tu. Dah habis ni. Pastikan kamu. Okay. So, hari ni kalau kat depan ni teacher suruh dah awak buat ni. Suruh awak menari. Taklah menari, pergerakan tu lah. So, teacher ulang balik. Ada 5 jenis tarian di Malaysia. Awak boleh tambah tarian sendiri. Contoh tarian tadi si Azad sebut singa. Bukan naga lah Azad, singa lah. Tarian naga ke? Yang dia pegang tu singa lah Azad. Awak confused Bukan naga, singa. Okay, tarian sewang. Teacher ada video kan tarian sewang ni. Kejap teacher tunjuk awak. Tarian sewang ni tarian apa teacher? Teacher tunjuk. Teacher ada tadi. Ada download dah. Tarian sewang. Where is the tarian? Open with video VLC. Minggu ke-7 bagi sesi 2020 kita akan etnik. Ni tarian joget. Ni macam kat EU teacher je. Oopsie ke? Kat EU teacher je. Ni tarian joget. Dengarkan suara. Awak boleh dengar suara tak? Dengar. Kita joget macam menarik macam tu. Macam tu lah. Lagu dia pun macam ni.
Ni biasanya kita orang guna dekat Johor. Pusing. Lelaki pun boleh menari sebenarnya. Bukanlah suruh menari lembut macam perempuan tu, tak. Awak tengoklah, boys ni, lelaki ni mana menari lembut pun. Keras je. Maju undur. Kaki. Ni namanya tarian joget. Tangan dia memang macam ni tau. Macam kelakar kan? Tapi macam tarian dia. Ni. Manalah tahu kot nanti masa awak sekolah menengah nanti, InsyaAllah COVID ni habis kan. Bolehlah awak explore. Dekat sekolah ada juga satuan tarian, menari. Comel je. Letak kat sini, lepas tu menari. Ikutlah ada sesiapa yang berminat. Kan? Tak berminat tak apa, kita belajar. Tarian apa? Ini tarian joget. Namanya tarian joget. Nampak tu, acah-acah macam berjoget tu, nampak? Macam kat you teacher je. Dekat kampus baru. Biasanya tarian-tarian macam ni waktu-waktu merdeka, waktu-waktu apa lagi, perayaan-perayaan, selalu kita nampak lah orang buat persembahan sebelum-sebelum lah, before this. Masa COVID ni tak ada lah kan. Okay. Ni tarian sewang. Tarian sewang macam mana? Tadi joget, ni sewang. Tarian sewang ni tak silap teacher dekat, cari jap. Tarian sewang adalah tarian orang asli. Tarian sewang adalah tarian masyarakat asli. Masyarakat orang asli di Malaysia. Ya, betul. Itulah tarian dia. Tarian orang asli. Kenapa kena belajar benda ni? Sebab kita nak tahu apa etnik dan apa yang diorang sambut. Gaya diorang lah, so kita tak adalah rasa macam, kan Malaysia ni berbilang kaum macam teacher sebut tadi. Kalau awak tahu, ni tarian orang asli, sebanyaklah info kita kat situ. Lagu dia pun, dengarlah lagu dia. Lagu dia macam tu sikit. Kan? Saat pun nak masuk. Ni Amna ada ke dalam ni? Tak ada kan? Okay. Nak ambil attendance. Urin tak ada, tak ada. Okay. Tak plus membuat bulatan. Saya rasa yelah dekat campus teacher. Sebab baju ni baju kita orang dulu warna. Baju ni warna putih. Tak apa. Tarian sewang. First tadi tarian joget. Ni sewang. Tarian masyarakat orang asli di Malaysia. Orang asli pun ada tarian tau, jangan main. Power. Jangan pula. Pendekkan sikit. Okay, ni tarian ngajat. Ni bukan kat kampus teacher. Orang
tarian ngajat memang dia pakai baju macam ni. Awak jangan pula hina baju dia. Okay. Yang kata baju dia buruk ke apa. Ini memang tarian, jenis tarian dan memang mereka memakai baju sebegini. Dan aksesori sebegitu. Aksesori tu maksudnya benda yang dia pakai kat kepala dia tu. Telinga dia. Jangan kata pula, tak menutup aurat lah apalah. Ini etnik dia. Ini budaya dia. So kita just tengok sahajalah. Bukan nak suruh awak menari pakai macam ni, bukan? No. Just tengok, belajar saja. Okay, ni tarian ngajat. Dia Sarawak punya tarian ni. Baju dia. Dia punya aksesori kat pinggang. Kat tangan tu. Gelang tu. Kat mana lagi? Kat kepala dia pakai tu. Kat kaki. Kaki tu Ustaz teacher tu gelang tu. Gelang kaki. Macam India pakai gelang kaki kat kaki kan. Macam tu lebih kurang. Rasa tarian ni perempuan yang menari kan. Ada juga lelaki, tapi lelaki tak pakai macam ni lah. Lelaki perempuan pakai macam ni. Memang penari, memang dia orang akan ikat rambut dia ketat-ketat macam tu. Cucuk kat situ. Bukan cucuk, panggil sanggul. Sebab apa? Sebab dia nak kemaskan aksesori atas kepala tu. Jadi kalau Azad pakai aksesori tu tak payah ikat lah. Rambut Azad tak ada. So, letak je. Ting. Macam mahkota. Contoh. Tapi tak payahlah pakai. Ini aksesori perempuan ni. Okay. Ini tarian ngajat. Sebenarnya ramai tarian ni buat. Okey. Dah habis dah. Tentang pergerakan Cikgu dia dah ni. lokomotor dan pergerakan bukan Apa itu? lokomotor yang terdapat Ini lokomotor bukan lokomotor kita belajar first hari tu. Mari kita lihat apa First hari tu masa teacher ajar awak pergerakan lokomotor yang bergerak. dan juga pergerakan lokomotor sebagai Dah ini kita dah belajar dah. This one kita dah belajar last betul-betul minggu first tu. otot kecil. Okay. So hari ni kita belajar itulah tarian. Apa lagi? Siapa yang cat teacher ni? Kenapa muka dia macam tu? Muka siapa macam tu? Tak perasan teacher tadi cat awak. Nik Zara Alia. Muka siapa macam tu? Muka teacher ke? Muka teacher macam Muka video tu. Dia guna muka video filter tu. Samsung. Oh, sebab dia tak nak Dia guna filter Samsung. dia tak nak tunjuk muka asal dia lah. Guna gambar kartun. Okay. Apa nama dia gambar tu? Virtual. Apa benda tak nama dia. Okay. So again, teacher repeat sebelum kita habis kelas ni. Sikit lagi. Saya repeat balik. Hari ni kita belajar apa? 5 jenis tarian. Singa, sewang. Apa lagi tadi awak tengok? Joget. Yang awak tanya tadi. Joget. Ada 5 tadi kan. Ngajat. Oi, sorry. Tulisan. Allah Rabbi. Tulisan teacher. Ngajat. Ngajat. Sumazau. Sumazau yang diguna lagu Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Pernah dengar? Tinggi-tinggi sayang sama kamu. Yang dia macam itulah. Biru-biru. Tu tarian Sabah. Sumazau. Singa, sewang, joget, ngajat. Tadi teacher ada tambah poco-poco sikit. Dengan zapin. Zapin dengan joget lebih kurang sebenarnya. Lebih kurang. Dia dalam golongan yang sama. Lepas tu awak belajar tarian seiringan. Siapa ingat lagi tarian seiringan? Langkah, sorry bukan tarian. Langkah seiringan. Langkah seiringan ada 4 tadi. Awak ingat nama dia? Tak ingatlah tu. Seiringan. Apa dia? Apa tadi 4 benda yang tadi cikgu tu buat tadi? Kiri kanan, depan belakang. Shortish. Shortish, very good. Masih ingat Step shortish. Step Waltz. Lagi? Ada 2 lagi. Grapevine kot awak sebut. Teacher tak dengar awak sebut apa. Grapevine lagi 1. Teacher dah lupa apa dia. Grapevine. Step close. Oh, thank you. Step close. Well done. Alright, step close. So these are the things that you belajar hari ni. 5 dance, 5 tarian. Kita tak belajar tarian K-pop ya. Awak nak belajar tarian K-pop, itu bukan etnik Malaysia. Jadi awak belajar sendirilah di YouTube.
Kalau awak nak belajar K-pop punya tarian, buka YouTube belajar sendiri. Okay? Kat Malaysia tak ada K-pop. Kat Malaysia ada tarian macam ni je. Tarian etnik lah. Ini tarian etnik dan tradisional. Singa, sewang, joget, zapin, sumazau, ngajat, poco-poco. Poco-poco sebenarnya kita ambil daripada luar. Dia bukan Malaysia punya, Indonesia punya. Tapi kita pinjam je lah. Macam buat aktiviti dekat simple-simple macam aktiviti warm up macam tu. Dan tarian seiringan ni biasa kita guna dalam pergerakan tarian lah, persembahan dekat waktu kemerdekaan, apa lagi persembahan waktu ada pembukaan sukan ke, for example. Itulah. Itu sahaja. Simple sahaja hari ni lesson kita. So any questions? Ada apa-apa soalan nak tanya teacher? Ada? Tak ada? Ada ke tak ada? Teacher nak ambil attendance lah. For the second last time. Dani Syaizat tak ada. Mirul tak ada. Amizia tak ada. Siapa lagi? Ni Amna tak ada kan? Mirul baru nak masuk. Macam mana lah tu? Ni Amna tak ada. Nurin tak ada. Rania tak ada. Korang dah lah sikit. Makin sikit. Siapa tadi baru masuk? Tak ada. Siapa tadi baru masuk? Mirul kan? Boleh lah. Mirul. So any question? Oh nanti teacher akan bagi awak link. Tadi teacher Atira dia bagi teacher link. Link untuk awak isi awak punya koko. Link tu untuk awak isi awak punya. Kita buka kejap lah. Sekejap. Kita buka kejap. Tadi teacher Atira dia bagi teacher link untuk awak isi. Kita tengoklah link tu pasal apa. Sekejap sebelum teacher habis. Sikit lagi. Wait first. Where is teacher Atira's message? Okay, this one. Open in the link. Janganlah buka WhatsApp. Alah, access denied. Request access. Tak boleh buka lah sayang. Tak boleh tunjuk. Tak apalah. Okay, ada satu link. Teacher Atira bagi link. Teacher Atira kata link tu form. Dia Google Form yang awak kena isi awak punya jawatan koko. Contohnya jawatan koko apa macam mana teacher? Jawatan koko maksudnya awak tahun ni awak ambil pengakap kan? So awak punya jawatan apa? Pengerusi ke? Setiausaha ke? Member ke? Ahli biasa ke? Bendahari ke? Bendahara ke? Ikutlah awak susun. Ataupun sukan apa? Awak rumah apa? Rumah tahu tak? Awak tahu kan koko awak? Rumah sukan tahu kan? Okey, kalau sukan apa awak ambil? Taekwondo? Ke sukan apa? Badminton? Tak tahu. Tahun tak tahu? Tak sempat Tak. Bukan ada ke? Sempat ke awak ambil? Masa kat sekolah itu, masa kita sekolah itu, sukan apa awak join? Tak ada. Tu tak ada lagi. Serius lah Saad awak ni. Ingat tak masa kita sekolah hari tu, kan awak ada join sukan? Bukan sukan lah, macam game. Badminton ke, taekwondo ke, Masuk. yang itulah awak isi. Nak sukan rumah biru, merah, hijau tu. Bukan sukan tak ada, rumah-rumah tu tak sempat kan? Game sajalah, game. Game macam badminton ke, apa lagi game yang ada? Pingpong, taekwondo. Lagi apa game? Indoor games. Apa jawatan awak dalam tu? Pengerusi ke, pengarah ke, setiausaha ke? Awak isilah. Nanti link tu teacher akan bagi dekat grup Telegram awak. Rashid. Okay? So, jangan lupa isi sebab semua ni adalah markah awak. Your marks actually. Next week awak punya cuti 1 minggu. So awak ada masa untuk isilah. Jangan lupa pula. Alright? So any questions so far? Tak ada? Boleh kita stop sampai sini? Boleh kita habis awal? Boleh Sekarang baru pukul lah. Habis awal lah punya. Nak pukul 9 dah. Alright, so Azad, can you recite doa to end our class today? Please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. I see you after Raya. After Raya Haji. Okay, bye. Assalamualaikum.